darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dalam channel aku, terima kasih sudi singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudi menonton video aku lagi dan lagi. Hari ni aku akan share dengan korang pengalaman aku travel ke sesuatu tempat. Tapi tempat-tempat yang aku akan cerita ni adalah tempat di Malaysia. Dan kejadian ni berlaku sama ada aku pergi sendiri seorang, ataupun aku pergi dengan kawan aku, ataupun aku pergi dengan family aku. Dia bercampur-campur. Okay, ni semua pengalaman aku pergi travel berrata-rata. Dulu aku memang suka berjalan. Even ayah aku, mak aku pun memang suka bawa anak-anak dia pergi bercuti apa semua. Kita orang memang suka singgah ke banyak-banyak tempat lah. As you guys know, aku memang tak ada lesen kereta. So kejadian yang aku nak cerita ni, pada masa tu aku ada reunion dengan kawan-kawan aku, and kita decide untuk jumpa di Marina Island, Perak, Lungut. So pada kejadian tu, aku pergi seorang naik bas, tapi aku gerak lewat sebab aku baru habis kerja dalam pukul 4 lebih macam tu. And then bas yang ada waktu tu pukul 5 ke pukul 6, aku tak ingat. Yang pasti setibanya aku di Manjung, stesen bas Manjung tu, dah dekat lepas-lepas maghrib, dekat pukul 8 macam tu lah, lebih kurang. Jadi bila aku sampai kat sana, aku naik teksi untuk pergi ke hotel yang aku dah book. Jadi hotel dia aku tak nak mention kat mana. Okay, kejadian ni berlaku daripada start aku nak pergi check in tu tau. Jadi hotel ni kebetulan masa aku pergi tu, dia tengah blackout tau. Maksudnya kejadian tu, satu bangunan hotel tu dia ada dua bangunan. Satu bangunan tu dia blackout masa tu, dan bilik yang sepatutnya aku duduk yang bilik blackout tu. Tapi kejadian tu sebab aku sampai, so dia transfer aku ke bilik yang ada lampu lah, dekat bangunan yang ada lampu tu. Masa nak check in tu pun dah take time, tapi masa tu tak ada apa-apa lagi sebab masa aku sampai tu ada beberapa orang juga. Jadi kejadian dia berlaku start daripada lepas aku dapat kunci bilik tu, and aku nak naik lift. Dalam lift dia kecil je lift dia tu. Tapi masa dalam lift dia tu, aku dah nampak macam satu objek yang macam dia punya jelmaan tu macam bentuk, tahu tak, dia macam banyak-banyak kaki. Bukan nampak bentuk macam laba-laba, tapi dia banyak kaki. And dia punya kepala tu kecil je. Lepas tu dia ada satu mata warna merah yang macam tahu tak, mata yang merah yang nampak macam ada aliran, macam berurat-urat darah lah, lebih kurang macam tu. Dia duduk macam dekat, kan bila lift tu tutup, dia duduk betul-betul dekat tepi pintu tu. Lebih kurang macam CCTV, tapi dia bukan CCTV, dia macam satu benda jelmaan yang aku pun tak pasti apakah itu. So dia tak ada gangguan apa-apa pun. Dalam lift tu macam tu sahaja, dan aku pun sampailah ke level bilik, aras bilik yang aku nak duduk tu. So aku pun pergilah jalan slow-slow, buka pintu bilik. Masuk je bilik tu, Alhamdulillah tak ada apa-apa. Tapi biasanya kalau sebelum ni, kalau hotel-hotel yang aku pergi, biasanya kalau buka pintu tu, kalau dia memang ada, dia memang macam dah bersilang-silang lah tau. Tapi masa yang aku nak check in kat bilik tu, aku tak nampak apa-apa. First aku buka dan masuk di dalam bilik tu. Jadi masa tu memang rushing gila, sebab aku memang dah janji dengan kawan aku nak jumpa tu. Kita orang punya program tak silap aku pukul 8 sepatutnya. Tapi sebab aku lambat, and masa tu pun okey lah, masa aku datang tu pun diorang pun macam tak semua orang sampai lagi. So tak adalah nampak teruk sangat bila aku lambat. Aku masuk dalam bilik tu, aku dah tak fikir dah benda lain tau. Sebab walaupun aku seorang, aku macam fikir, oh aku dah lambat ni, kawan-kawan aku dah tunggu semua kan. So aku dah mandi, and then aku buat apa yang patut semua. Sampailah ketika bila aku rasa macam kenapa aircon dia problem. So aku pun ambil gambar, and aku tanyalah kat kawan aku dalam grup WhatsApp. Aku tanya kat diorang macam mana aircon ni terusah apa semua kan. Aku rasa macam aircon tu problem. Okay, lepas tu aku kecoh lah. Aku tanya kawan-kawan aku, betul kawan aku cakap lah, tengok remote dia, cuba tekan ni, and dia adalah suggest pergi tanya dekat reception. Tapi dalam masa yang sama, aku macam dah lambat kan. So aku teruskan siap, aku lupa, aku terus tak tanya lah. Maksudnya aku terus macam biarlah dulu, nanti balik pun settle kan. So aku pun keluar, pergilah ke tempat yang kita orang nak jumpa tu. Dekat tempat yang kita orang janji ni ialah dekat Marina Island. Kalau korang tahu, kalau korang pernah pergi pun, selain daripada Teluk Batik, lepas Marina ni ada, Marina ni lebih top lah daripada Teluk Batik. Sebab Teluk Batik tu macam gelap, tapi Marina Island ni macam tempat yang lebih kurang, kalau orang yang stay dekat area Lumut ke, Setiawan ke, Manjung ke, diorang memang suka lepak kat situ. Kira macam dia, Marina Island ni dia lebih kurang macam Putrajaya lah, lebih kurang macam tu. Sebab dia ada jambatan, dia orang selalu lepak kat situ lah, park kereta tepi kan. Jadi kita orang janji untuk reunion kat situ, tapi bukan kat jambatan tu, di depan lagi sebelum nak roundabout tu pergi ke kiri. Kat situ ada satu tempat yang macam dia bukan pendalaman tu, ada macam jalan, dan orang banyak pun pakai, ada je orang lepak kat situ. So geng-geng yang aku nak, budak-budak kelas aku ni, semua dia orang lepak kat situ, dah buka tikar apa semua, makan, ada bawa makanan apa semua lah.
Sampai je aku dekat kawan-kawan aku tu, aku pun lepak dengan kawan aku, duduklah bersilik kat situ. Keadaan kat situ memang gelap tau. Jadi pelbagai rupa lah yang ada, pelbagai jemaah yang ada. Sebab dia kawasan lapang, macam actually dia jalan tau, memang jalan raya. And then tepi tu dia ada macam space sikit lah untuk korang lepak-lepak, macam lebih kurang tasik, lebih kurang macam tu. Dia ujung tu dia ada jalan, dia berjalan mati ke dia ada pagar ke aku tak tahu. Tapi kat situ yang membuatkan aku rasa lagi tak selesa, ada satu budak kecil ni tau, dia tengah main bola tau. Bola dia tu macam tengok pada gaya dia macam putih semua, tapi macam kain pun ada sebenarnya yang dia pegang tu, tapi dia bentuk macam bola lah, like bola lah, sebab benda tu macam melantun tapi tak nampak pun macam bola. Kau faham tak apa yang aku maksudkan? Umpama macam korang bayangkan ni, kalau kira mata kasar korang lah korang bayangkan dia kain yang tergumpal-gumpal, tapi dia betul-betul shape dia bulat macam tu, and dia boleh jadikan macam bola tau, macam melantun-melantun, macam toing 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 macam tu lebih kurang kan. So aku tengok budak ni dekat tepi bahagian ujung tu, dia memang main benda tu, dia main je tanpa pandang ke atas. So dia macam ni, macam ni, and dia pakai cap. Okay, aku ingat lagi cap dia tu tak silap aku colour macam hitam putih sikit lah, lebih kurang macam tu. So dia main, aku macam mula-mula aku rasa macam tak ada apa-apa, tapi bila aku tengok dengan betul-betul, dengan macam maksudnya aku detail lah, aku macam teliti lah tengok kat dia macam tu, aku rasa memang dia ni bukan manusia lah cerita dia. Lepas tu aku macam pelik, kenapa dia main kat situ je, dia main dekat area situ je tau, dia main bola tu macam tu. Dan dalam masa yang sama aku pun berborak dengan kawan aku, jadi tak adalah macam beria sangat aku nak tengok lama-lama. So bila aku dah nampak tu, aku tahulah macam okay, ni bukan reality. So aku tak boleh pandang nak kat situ. Dan aku borak lah, aku rasyid lah dengan kawan-kawan aku, duduk santai-santai semua. Lepas dah settle semua, dia tak lama lah, sebab masa tu pun dah lewat. Dia kebanyakannya kawan-kawan aku ni semua dah berumah tangga, ada yang bujang pun besok tu nak kerja ke macam mana, entah, lebih kurang macam tu lah. So kita lepak dekat situ tak take time yang lama. Okay, jadi masa nak gerak-gerak semua dah kelang kabut, nak kemas-kemas barang tu apa semua, dekat situ yang tempat aku lepak tu adalah pokok-pokok tau. So kawasan dia memang gelap tapi berlampu, and cantik je kawasan dia tu. Dekat salah satu pokok tu, masa tu kita nak bergambar tau, okay, nak selfie, pokok tu kat belakang tiba-tiba macam kan dalam kamera kan, aku rasa macam bergerak-gerak. Dia macam, dia tak nampak objek apa tau, dia tak nampak apa benda apakah itu, tapi pokok tu dekat sebalik pokok dia, tepi pokok tu dia macam ada lebih kurang macam cahaya, tapi macam asap, tapi bukan asap tapi cahaya. Macam mana aku nak cakap macam mana aku nak gambarkan benda tu, lebih kurang macam tu lah. Dia bergerak. And then bila kita tengok real, pusing belakang, tak ada pun. So dalam kamera, then terpaksa lah aku tukar ke pot lain untuk bergambar dengan kawan-kawan aku. So kejadian kat situ macam tak banyak pun benda-benda yang seram, cumanya beberapa perkara yang aku nampak tu dekat area situ, benda-benda macam tu lah. And then dia ada macam ada air tu depan tu, lebih kurang macam tak tahu, bukanlah tempat orang mancing, tak tahu ke orang mancing kat situ, aku pun tak sure. Dekat bahagian air tu pun ada satu macam batu. Lepas tu kat situ aku nampak seekor katak. Okay, katak dia macam biasa je, saiz dia pun lebih kurang macam besar penumbuk aku lah, lebih kurang macam tu kan, bulat. Lepas tu kan biasa kalau katak kan dia ada kaki depan and then dia ada kaki belakang kan, tapi katak yang tu dia macam pelik sikit, sebab bahagian tengah-tengah dia, kat bahagian ekor dia tu macam ada bentuk tangan tau. Macam nak cakap, bukan tangan, dia macam jari tau, jari manusia, tapi dia aduh, susah lah aku nak gambarkan. Okay, korang bayangkan okay, katak, okay, katak besar macam ni, and then belakang dia tu kan bahagian punggung dia tu, kat sini ni tiba-tiba kita nampak macam tangan, jari real manusia yang terlekat kat katak tu. Dia macam unik sikit. And katak tu pula, mata dia, biasa katak mata dia kalau apa, kalau ikut kenyataan hitam ke tak silap aku, tapi katak tu dia macam dekat bahagian mata dia tu, kat selaput mata dia tepi tu warna kuning tau, kuning, and then biji tengah dia tu macam warna-warna bercahaya. Memang daripada jauh aku tak tahu kalau apa, tapi dia nampak macam lampu. Tahu? Tak tahulah kalau tiba-tiba masa tu ada budak kehilangan permainan yang mainan dia bentuk katak ke, tapi masa tu memang real aku nampak macam tu, dan aku rasa itu jelmaan kot. Tapi memang unik lah katak tu. So cerita aku di situ habis kat situ saja. Lepas tu kita ada pergi tempat lain. Masa tu tak ada kejadian-kejadian yang pelik, sehinggalah terjadi bila aku nak balik ke bilik aku. So kawan aku pun hantar aku dekat hotel tu. Sampai je kat hotel tu, aku sebenarnya nak ajak kawan aku teman tau. Ada seorang kawan aku ni, aku macam
aku ada best friend tau, perempuan 2 orang. Okay, satu yang aku cakap yang kita orang belajar sama-sama tu, and seorang lagi ni pun masa aku sekolah menengah lah, dia best friend aku. Jadi aku cakap kat dia, jom lah tidur dengan aku teman. Seorang tu dia dah ada anak, so anak dia kecil kan, jadi macam susah lah, takkan nak bawa anak dia pula nak tidur apa semua, macam complicated sikit lah. So yang seorang lagi ni pun dah kahwin, and then nak ajak teman, so husband tak bagi kan. Jadi aku memang tidur seorang-seorang je pada waktu tu, tak ada kawan-kawan teman. Malam tu aku nak masuk balik bilik aku, naik lift tu, benda yang dekat lift tu dah tak ada dah, dekat pintu lift tu memang dah tak ada. Lepas tu bila sampai, sebelum aku nak sampai ke bilik aku tu, dia terbuka pada satu level tau, level sebelum bilik aku tu. Aku tak ingat bilik aku dapat tingkat berapa. Lepas tu bila pintu lift tu terbuka, dia macam ada satu kelibat warna putih, laju sangat dia lalu. Lepas tu dia tak masuk lift tau, dia lalu depan tu je, lepas tu baru pintu tu tutup balik. Lepas tu aku macam terkejut jugalah kan, macam kenapa tiba-tiba jadi macam tu. Lepas tu tak apalah kan, terus tutup sampailah dekat aku punya bilik, tingkat bilik aku tu kan. Jadi masa aku nak buka pintu bilik aku tu, tiba-tiba macam ada angin kuat tau. Masa first lepas aku dah balik tu kan, angin dia keluar, dia kuat, dia macam laju keluar macam tu kan. So aku macam, tapi aku tak nampak apa-apa, and aku pun dah rasa macam tak selesa sikit. Lepas tu aku pun terus ulang-ulang baca ayat kursi. Lepas tu aku tutup pintu bilik tu. To be honest, masa aku nak tidur tu memang aku agak seram sikit, sebab satunya aku daripada luar and aku terlalu penat tau. Bila jenis aku ni, bila aku terlalu penat, aku akan ada satu perasaan yang takut. Faham tak? Macam kita terlalu penat and kita rasa macam tak ada mood macam tu kan. Benda-benda yang macam tu, walaupun aku tak nampak, walaupun aku hanya nampak kelibat dan sebagainya seperti itu pun, dia dah cukup membuatkan suasana seram, yang membuatkan aku macam terfikir-fikir, and aku rasa macam tak selesa nak tidur. And plus masa tu aircon dekat bilik tu kan panas, memang tak jadi lagi. So aku macam fikir sebelum tu, sebelum aku lepas aku dah turun tu kan, aku ada bagi tahu dekat reception tu, aku bagi tahu kat dia aircon bilik aku ni tak jadi, macam tak sejuk. Lepas tu dia ada cakap lah, kalau tak okey juga nak hantar maintenance tak. Lepas tu aku cakap aku nak keluar. Lepas tu dia macam nak suruh maintenance pergi tengok lah. Lepas tu aku cakap tak apalah, tunggu aku dah balik. Awal tu kan aku macam rushing. Bila aku dah balik baru aku macam nak setting lah, aku macam nak tengok balik kan. Jadi bila dah balik tu, aircon kan panas kan, macam tak function. Aku try lah tekan. Lepas tu macam dia jadilah, dia macam sejuk balik. Tapi waktu dia nak sejuk tu, dia bunyi macam tahu tak, bunyi yang macam, bukan bunyi cengkerik tau, tapi bunyi dia macam tu lah, 3 kali bunyi macam tu kan. Lepas tu aku dah risau. Sebab aku risau apa? Aku risau serangga-serangga ke benda apa ke yang kita tak nampak kan. Lepas tu aku macam aku cari. Tapi bunyi tu memang aku dengar melalui datang dekat aircon tau. Lepas tu aku macam terfikir, macam mana lah kalau ada serangga kat situ kan, serangga besar yang ada dekat aircon tu ke apa semua. Aku punya imaginasi dah banyak-banyak macam tu dah. Okay, lepas aku dah dengar bunyi macam tu, aku terus get ready nak pergi mandi kan. Sebab aku kan daripada luar. Masa aku dah mandi-mandi tu, aku dengar lagi bunyi 3 kali tau. 3 kali sahaja bunyi tu. Aku memang tak selesa. Macam aku cakap tadi, aku menganggap benda tu adalah macam serangga tau. Bunyi yang datang daripada serangga. Lepas settle je mandi, aku solat semua, aku pun get ready nak tidur. Lepas tu aku dengar lagi bunyi 3 kali tu. Sebab yang aku memang ingat, awal pun 3 kali, lepas tu aku mandi tu pun 3 kali, aku nak tidur tu pun 3 kali. Lepas tu aku dah rasa memang sangat-sangat risau. Aku takut bila aku tengah tidur, tiba-tiba ada serangga keluar ke apa. Aku pun cuba cari kat mana datang punca tu. Aku langsung tak terfikir benda-benda yang pelik-pelik lah. Aku memang risaukan serangga je. Lepas tu bila tak keadaan dah okey, aku pun cuba untuk tidur. And sejujurnya memang kita tak rasa nak tidur. Sebab aku kalau tempat-tempat baru, tempat yang kira hotel lah, yang kita tak biasa, kita tak selesa, dia akan ada satu perasaan yang kau susah nak tidur, kau macam resah-resah tau. And plus masa tu aku book bilik tu, sebenarnya aku nak 1 katil kan, aku cakap blackout. So bila blackout, dia bagi aku kat bangunan satu lagi yang ada lampu tu, bilik dia 2 katil single. That's why malam tu lepas aku dah jumpa kawan aku ajak kawan aku tidur kat bilik aku tu, sebab dia ada 2 katil. So macam tak selesa lah kan. Kalau 1 katil tu okey lagi, bila 2 katil kau rasa macam sesuatu, sebab katil tu betul-betul sebelah kau. Jadi malam tu aku cuba juga untuk tidur, tapi aku memang, of course aku tak berpandang ke bahagian katil sebelah tu, aku pandang ke sebelah tepi. Jadi malam tu dalam pukul berapa entah aku tak sedar, aku memang tak tengok jam, tiba-tiba panas tau. Sebab aku kan memang tidur, aku suka pakai selimut tau. Jadi kalau panas ke sejuk, aku memang akan pakai selimut, sebab aku memang tak selesa kalau tak ada selimut. Jadi tiba-tiba panas yang teramat sangat, rupa-rupanya aircon tak berfunction tau. Lepas tu aku macam try lah, aku try tekan-tekan remote dia apa semua, tak jadi.
Aku tak tahu kenapa. Maksudnya dia tak ada macam satu bunyi yang bunyi aircon kan. Bunyi aircon yang bila sejuk tu kan. Lepas tu bila aku dah sedar tu kan, tak ada beberapa minit daripada lepas aku sedar tu, bunyi lagi 3 kali juga. Lepas tu aku dengar memang kuat sangat dekat aircon tu. Jadi katil satu sini. Aku berdiri kat sini sebab aircon tu atas tu tau. Aku berdiri untuk aku nak tengok dekat aircon tu. Kau bayangkan, kau rasa apa yang aku nampak kat aircon tu? Tak, aku tak nampak hantu-hantu apa semua. Tapi ada rambut keluar daripada aircon tu. Tapi bukan rambut yang banyak tau. Dia jadi macam ketebalan dia lebih kurang tebal 2 jari kau ni. Dia keluar macam tu tapi tak jauh tau. Kira ni aircon, dia keluar sampai ke sini je. Dia masuk balik. Rambut tu naik ke balik. Lepas tu kira macam dia hanya keluarkan sikit je. Tapi aku memang syak lah, itu memang rambut. Sebab dia macam hitam yang macam mana, tebal dia macam ni. Dia keluar macam tu. Lepas tu dia macam bulu tau. Lebih kurang macam tu lah. Aku tak tahu lah sebab ada bulu ke. Tapi aku rasa memang rambut lah. Nampak macam rambut. Lepas tu aku macam intai. Lepas tu tak nampak apa-apa lah. Okay, aku pun macam rasa tak sedap hati tu adalah. Dan suasana tu dah berubah. Daripada awalnya aku ingatkan serangga, aku dah rasa macam okay, dia memang nak kacau lah tu. Jadi aku pun terus nak sambung tidur. Aku rasa macam okay, cepat-cepat tidur. Sedar-sedar nanti dah siang kan. Jadi aku pun sambung tidur. Lepas tu bunyi lagi tau. Aku rasa macam memang resah. Lepas tu aku tak tahulah macam mana, kenapa dan mengapa tiba-tiba aku daripada pandang sebelah situ, aku terus pandang ke sebelah katil aku. Jadi bila aku pandang dekat belah katil sebelah tu, memang betul-betul aku nampak susuk satu macam tubuh yang tengah baring tidur dekat katil sebelah tu. Tapi dia macam nak kata perempuan pun tak perempuan, nak kata laki pun tak laki. Sebabnya rambut dia tak apa perasan pun rambut ke apa. Yang pasti rupa dia tu macam rupa baby, tapi yang mempunyai mata berkedut. Faham tak? Baby muka kecil je lah macam baby, tapi mata dia kedut. Bahagian mata, kelopak mata dekat area mata tu kedut. Macam mana aku nak cakap macam mana aku nak bagi tahu korang, bagi korang faham. Okay, baby, mata kedut. Bahagian mata tu kedut macam mata orang tua. Tapi dia baby, tapi mata saja yang macam tu. And badan dia besar macam badan-badan lebih kurang badan-badan aku juga. Kira macam badan orang yang dewasa, orang yang dah tua ke tak tahu. Yang pasti muka dia baby. Betul-betul bila aku perkalih tu, aku memang terpandang macam tu. Ya Allah, aku memang masa tu terkejut. Rasa macam nak tercabut jantung. Sebab satu kan, bunyi tu dah buat aku takut. Sebab satu lagi, aku kalau tempat orang, memang aku sangat-sangat takut. Sebab keadaan tu kita macam kita tak ready. Faham tak? Maksudnya kalau cakap tempat kita lain, ni tempat orang dengan aku seorang-seorang macam tu. Aku rasa macam berdebar jugalah, boleh tahan jugalah keseraman tahap tu. Kira level tengahan jugalah. So aku terus berkali macam tu. Aku pun tak ingat pada masa tu apa yang aku lakukan. Lepas tu aku tertidur. So aku terjaga pada pukul 5 something. Aku terjaga, aku nak pergi toilet pada masa tu. Lepas dia keluar pada toilet, aku pun duduk kat katil kejap sementara nak tunggu waktu subuh. Lepas tu aku pun masuk balik kat toilet. Aku macam nak pergi ambil air semayang lah kan. Jadi okay, macam biasa tak ada apa-apa, aku pun keluar. Masa aku solat subuh tu, aku ada terdengar bunyi tau. Bunyi macam tapak kaki berjalan, lebih kurang macam tu lah. Tapi aku yelah, kita tengah solat macam kita tengah baca. But still lah, aku tak tahu lah kalau korang kata lah kalau dengar bunyi tu kira solat tak khusyuk ke apa ke. Tu terpulang lah pada apa yang korang nak judge aku macam mana pun. Yang pasti aku memang dengar benda tu, tapi aku teruskan solat. Tapi settle je solat tu, aku rasa macam tak selesa. Aku rasa macam sebab pada malam tu kan aku dah nampak benda tu yang tidur kat katil kosong tu. So aku tak selesa, aku pandang je katil yang kosong tu. Memang tapi tak ada nampak apa-apa dah lah lepas subuh tu. So sebabkan tak ada aktiviti apa-apa, aku pun sambung tidur balik lah. Sebab kalau ikutkan pada hari tu, aku balik tau. Lepas tu aku macam tak puas lepak dengan kawan aku. So aku rasa macam nak continue satu malam lagi lah, second day tu kan. Jadi aku memang prefer tak nak stay lagi dekat hotel tu. Sebab satunya aku tak selesa sebab benda-benda macam tu lah yang malam tu terjadi kan. So aku pun tidur balik lah lepas kejadian tu. Sebelum aku nak decide untuk nak cari hotel lain ke apa semua, aku pun sambung tidur. Lepas tu dalam pukul berapa ke aku tak sedar, yang pasti macam ada gangguan di mana ada orang tarik selimut tau. Mungkin dia terkejutkan aku bangun ke, aku tak tahulah. Tapi selimut aku macam slice, macam ada orang rentak selimut aku macam tu kan. Lepas tu aku pun terjaga. Lepas tu aku terus siap-siap semua pergi breakfast, and then settle semua, tak ada apa. Masa dekat aku pergi breakfast tu, okay, breakfast tengah siang dah terang, and then ada je beberapa orang yang breakfast juga. So aku kan seorang-seorang.
aku nak pergi ambil makanan. Waktu kan buffet kan, masa tu belum lagi MCO apa semua. So masa aku nak pergi ambil nasi dengan air ke apa ke entah masa tu, tapi dekat bahagian yang ada air, tak silap aku air rasanya, sebab dia ada macam bawah tu kan tempat letak cawan ada dengan pinggan, lepas tu bawah tu lagi tu dia ada satu macam tong apa benda entah aku tak tahu. Lepas tu masa aku nak pergi kat situ tu lah, tiba-tiba aku nampak macam ada benda yang baru lalu tau. Maksudnya macam ni, aku tak nampak exactly benda apa, tapi dia macam satu objek yang kau tahu tak, bila kau tak pandang kat situ tapi mata kau still nampak benda tu. Kira kau pandang kat depan macam ni kan, lepas tu sikit sebanyak kau akan nampak macam benda-benda yang bergerak, objek yang bergerak di sekitar kau kan. So benda tu macam masuk terus kat bawah tu, and aku tak adalah macam bongok sangat pergi hintai macam tu kan. Aku tak tahu je dekat tempat breakfast tu, even dekat ramai orang pun benda tu still ada. And aku pun breakfast macam biasa, and aku pun searching for hotel lain lah. Aku macam tak nak stay hotel tu. Aku pun jumpalah satu hotel ni dekat dengan area nak ke Lumut macam tu lah, lebih kurang. Jadi aku pergilah berpindah pula hotel tu. Aku minta check in awal juga, rasanya tak silap aku, yes awal juga lah, sebelum pukul 2 aku pergi check kat hotel baru tu. Kawan aku pick up aku untuk bawa pergi ke hotel satu lagi tu. Aku pun check in lah kat hotel satu lagi tu, tapi aku tak duduk lama tau. Aku just letak barang, lepas tu aku pergi makan dengan kawan aku tu. Sampai je kat hotel baru tu, aku dapat kunci. Hotel tu kecil sikit, macam hotel first aku duduk tu macam standard sikit. Hotel yang second aku duduk ni hotel-hotel bajet je. Kalau korang tahu kat Lumut tu bukan ada hotel-hotel besar pun. Aku duduk je situ sebab aku tengok macam bilik dia pun macam okay. So macam okay kot, stay situ. And aku pun masuklah nak pergi. Dia ada lift juga, tapi lift dia kecil. Masa tu tak ada apa-apalah kejadian kat situ. So masa aku nak masuk bilik dia tu, bilik tu macam jalan nak ke bilik dia tu sebab hotel bajet kan, macam sempit-sempit lah. Lepas tu kira macam kau boleh dengar suara daripada tempat-tempat lain ni kan. Masa pagi tu, masa nak masuk check in, nak masuk bilik tu pun aku macam ada nampak housekeeping kan. Housekeeping ni tengah buat apa kat depan tepi tu, mungkin nak kemas bilik check out ke kan. So waktu aku nak buka tu, aku memang nampak lah troli housekeeping tu dengan housekeeping tu. Kita silap aku housekeeping Bangla, aku tak silap. Lepas tu aku pun dah buka. Bila dah buka je pintu tu, macam aku pun macam kali lah je, sebab memang aku nampak dia dekat situ tau, selang dalam 4 bilik daripada bilik aku tu. Lepas tu bila pintu dah boleh buka, aku tengok pada dah tak ada. Aku tak tahulah sama ada itu jemaah angkat ataupun housekeeping tu hebat gila, dia boleh lesap dengan cara tiba-tiba. Sebab kalau dia hilang nak pergi ke level lain, dia kena lalu kat aku sebab lift kat belah situ. Tak tahulah kan, wallahualam. Jadi aku masuk, simpan barang apa semua keluar, tak ada apa-apa kejadian lagi berlaku waktu kejadian dekat hotel nombor 2 tu. Bila aku keluar dengan kawan aku, kita orang roger lah beberapa kawan lain untuk lepak semua kan. Adalah plan. Lepas tu tak silap aku pada waktu tu dah jumpa kawan-kawan semua, kita orang pergi tengok wayang. Lepas tu kita orang pergi pasar malam. Okay, cerita dia dekat panggung wayang kan ada orang jaga untuk nak check bag kita kan, nak tengok apa kita ada bawa apa-apa ke semua kan. Tapi kat situ aku nampak satu staff dia ni yang macam sebenarnya kat situ yang jaga berapa orang aku tak pasti, tapi ada satu lagi jelmaan rupa macam manusia biasa apa semua, dia jaga kat situ. Tetapi dia macam ni tau, dia macam kalau orang lain tu macam biasa bergerak, yang membuatkan aku tahu yang dia ni bukan manusia. Sebab dia macam ni tau, cara dia, tangan dia macam ni. Okay, lepas tu kan tangan macam ni kan, ada di antara tak tahulah mana satu jari dia tu, yang satu tu panjang sangat-sangat, panjang lebih kurang panjang lah, and then macam tu. Posisi dia macam tu saja, dia duduk kat situ. Lepas tu aku pandang sekejap-sekejap, aku tengok ada lagi. Aku pandang sekejap-sekejap, ada lagi. Sampailah betul-betul waktu time nak naik turn untuk nak check bag tu, baru aku dah tak nampak dah kelibat manusia yang macam tu. So dekat panggung wayang, itulah peristiwa yang terjadi. Macam mendekat dalam bilik. Masa tu kita orang memang tengok cerita hantu, tak silap aku dengan kawan-kawan aku. Tapi dalam wayang tu, alhamdulillah aku memang tak nampak apa-apa. Maksudnya kalau ada pun tak tahulah dia tak jumpa kat aku ke apa, tapi memang aku tak nampak dan tiada gangguan di dalam panggung wayang tu. Walaupun kita orang tengok cerita hantu, tapi tak tahulah kalau orang lain pernah pengalaman di panggung wayang kan, since tempat tu gelap, ini memang tak ada orang solat pun pernah solat kat panggung kan. Jadi memang tak mustahil lah kalau benda tu ada. Tapi waktu aku tengok kat panggung tu dengan kawan-kawan aku, memang tak ada apa-apa. Tapi kalau cerita pasal panggung ni, memang kalau ikutkan ada je kisah dia. Cumanya aku tak cerita sekarang lah. Aku cerita ni semua perjalanan travel aku, okay? Habis je tengok wayang tu, kita pun pergi ke pasar malam. And pasar malam, kalau untuk pengetahuan korang, sebenarnya adalah tempat yang sangat-sangat boleh dikatakan boleh tahan jugalah ada benda-benda tu. Dia bukan dari segi bila kau pergi pasar malam kau berselisih-selisih dengan benda-benda ni semua, tak.
Dia dekat kedai tau. Maksudnya dekat pasar malam ni, tempat-tempat gerai-gerai yang pasar malam ni, maknanya orang-orang yang berniaga tu ada kedai yang tertentu ni ada jelmaan benda-benda pelik ni. Ada yang jelmaan seperti haiwan, ada yang jelmaan seperti manusia tapi kekurangan sifat lah, maksudnya macam tak ada tangan ke apa semua ke. Yang pasti dia tu adalah makhluk halus yang menjelma tau. Macam kiranya jin-jin yang menjelma lah, yang ada dekat sekitar situ, dekat pasar malam ni. Tu aku tak tahu nak kategorikan dia sama ada tuan-tuan kedai tu membela ke ataupun dia datang menyinggah ke. Yang itu wallahu alam. Hanya orang-orang yang di situ je tahu, sebab basically yang aku nampak tu memang ada. Maksudnya kat pasar malam tu beberapa gerai tu memang akan ada lah benda-benda tu semua. Okay, lepas aku dah settle lepak-lepak semua-semua dengan kawan aku pun balik ke hotel aku. Sampailah tiba waktu masa aku nak tidur. Aku memang ngantuk gila waktu tu. Jadi lepas dah settle lepak dengan kawan aku, lepas je balik pada pasal malam tu, aku dah lepak dengan kawan baik aku seorang lagi. Memang kita orang lepak lama sebab dia pun duduk dekat kawasan dekat-dekat dengan hotel yang aku duduk tu. So memang aku lepak dengan dia sampai betul-betul aku dah ngantuk, baru aku balik bilik nak tidur kan. Jadi kejadian tu berlaku masa memang aku dah tidur, sebelum aku mandi kan. Aku dah memang macam tertidur lah sebab aku macam ngantuk. Lepas tu aku terjaga dalam pukul 12 lebih ke 1 lebih ke 2 lebih. Aku tak ingat lah, yang pasti time tu aku tak ingat. Aku terjaga yang dia aku mandi, tukar baju apa semua nak tidur. Okay, lepas tu tak silap aku nak dekat pukul 3 lebih ke pukul 4 macam tu lah, aku terdengar macam bunyi shower tau. Orang buka shower. So air bunyi deras macam orang mandi. Aku lepas dah siap mandi, aku memang ingat tau, bukan kat mana-mana je lah, memang selalu je aku akan pastikan pintu toilet tutup. So bila bunyi macam tu, lampu tak menyala, aku macam tahu dah, okay, ni gangguan. Dan aku memang tak ada terbiatnya aku nak pergi buka semata-mata nak tengok apakah di dalam tu. Memang tak lah kan, sebab kita dah tahu benda tu. Jadi aku pun terus pura-pura tidur lah. Masa tu bunyi tu dalam 2 minit lah, 2 minit jugalah bunyi air tu. Lepas tu bunyi tutup. So air dia bunyi tutup pun bunyi macam bunyi lah something macam orang tutup bilik air tu kan. So aku pun buat tak tahu je. Lepas tu aku tak ada dengar bunyi orang buka pintu, aku tak ada dengar bunyi macam step apa semua macam sebelum ni, tak ada. Senyap je tak. Dan dalam setengah jam lepas peristiwa tu, tiba-tiba bunyi macam orang tengah kacau air, ketang. Atau aku macam, apa benda lah ni kan. Tapi aku macam terkejut sebab katil tu katil king tau. Katil kat sini dan cawan-cawan tu semua dekat je dengan posisi katil aku tu. So aku rasa macam kalau aku buka mata ni mendapat ni kan. Jadi aku buat tak tahu je sampailah pagi apa semua, barulah aku macam sedar, baru aku ada keberanian sikit. Aku pun cek shower aku, tak ada apa-apa, air pun tak ada, macam kering je balik kan macam tu. Lepas tu yang cawan-cawan yang bunyi pada malam tu, alhamdulillah dia tak guna. So sekadar bunyi sahaja, memang dia nak mengacau dengan keadaan macam tu. And kejadian waktu kat hotel tu, itulah dia bunyi-bunyi dia tidak menjamakan diri. So alhamdulillah aku lega sangat. Tapi pun still aku rasa macam seram-seram juga sebab bunyi-bunyi itu semua dekat dan kuat dan jelas sangat. So peristiwa di hotel tu pun agak macam boleh tahan. Tapi perkara macam ni sebenarnya bila aku pergi kat mana-mana hotel memang kerap terjadi macam tu. So pengalaman aku dekat hotel memang terlalu banyak. Aku akan share semua, tapi aku tak boleh share direct. Maksudnya kalau macam dalam video sekarang ni aku cerita-cerita yang berkaitan dengan part aku pergi kat Perak ni kan. Tapi aku pergi kat banyak lagi tempat, dan aku pergi travel banyak tempat, dan banyak je tempat-tempat hotel ke benda-benda yang aku check in apa semua. Segala gangguan tu macam kerap jadi tau. Walaupun dia kadang-kadang dia tak jemakan diri, dia buat gangguan macam tu lah, dia buat bunyi apa semua. Kalau yang jema tu orang kata memang dia macam betul-betul struggle untuk nak menakutkan kita ke, ataupun dia marah kita kacau tempat dia. Sebab kalau korang tahu pun hotel ni bukanlah semua bilik tu terjual tau. Basically memang orang akan stay hotel pada waktu weekend, ataupun kalau weekdays ni majoritinya orang-orang yang kerja, orang-orang corporate je yang duduk kat hotel. Potensi untuk pelancong duduk kat hotel pada weekdays ni memang tipis. So bilik memang jarang orang duduk. So memang tak heran lah kalau kata bukan aku je, ramai orang gangguan dekat hotel. And kalau orang yang boleh nampak makhluk halus, and then kalau korang pernah tengok konten-konten orang lain buat cerita seram pasal hotel apa semua, memang logik pun. Sebab tempat yang tidak didiami orang yang tetap, maksudnya tak ada penghuni tetap,
memang akan ada penghuni lain. So itulah cerita aku pergi reunion. Jadi ini adalah salah satu ceritanya berkaitan dengan travel and hotel, kedai makan apa semua. Sebenarnya banyak tau. So aku akan letakkan satu topik ni di mana cerita ni bukan sekadar ini. Aku akan post lagi video sesi tajuk yang sama tapi pengalaman aku yang berbeza dan berlainan tempat. Contohnya sekarang aku cerita keadaan kat Perak kan. Ini dekat Manjung dan Lumut, lebih kurang kat macam tu lah. Next video aku akan cerita topik yang sama, pengalaman yang berbeza dan di tempat lain. Aku terpaksa berhenti sebab aku ada kerja lain nak buat. Jadi aku akan continue, cuma aku akan buatlah lepas ni part 2, part 3 dan dalam topik yang sama, sehingga kan nanti aku buat tajuk yang lain, barulah cerita tentang lain. Jadi sepanjang kisah aku bercerita ni, aku minta maaf sekiranya ada aku terkasar bahasa ke, tersalah cakap atau tersebut benda-benda yang tak baik ke. Aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk dan segala kelemahan itu datang daripada diri aku sendiri. Nantikan aku di video yang seterusnya dalam topik yang sama. Okay, stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.